Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, selagi Mahyadin tidak ditukar, selagi itu negara ini akan terus huru-hara. Ditulis dan dipetik daripada sahbudinhusin.com 18 Mei. Berita sepenuhnya. Di ketika kes COVID-19 terus menunjukkan angka peningkatan sebelum ini, Perdana Menteri Mahyadin Mad Yassin pernah menyebut kerajaan tidak akan melaksanakan PKP 3.0. Kemudian ketika PKP dikuatkuasakan di 6 daerah di Selangor dan beberapa daerah di negeri-negeri lain, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob menyusul dengan memberi jaminan PKP ini tidak akan diperluaskan ke seluruh negara. Tetapi 2 hari selepas itu dan hanya beberapa hari menjelang 1 Syawal, Mahyadin sendiri mengumumkan melalui kenyataan media tentang pelaksanaan PKP di seluruh negara. Mahyadin Perdana Menteri dan beliau juga yang mempengerusikan semua mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Namun semua keputusan terlihat celaru dan haru biru. Serentak dengan itu, rakyat jadi bingung dan pening kepala dibuatnya. Selain itu, berbagai peraturan dan SOP turut diperkenalkan setiap kali PKP diumumkan. Malangnya, yang kedapatan lebih dulu melanggar SOP ialah para menteri sendiri, termasuk Mahyadin sendiri, yang gambarnya tidak memakai pelitup muka telah pun tular di media sosial sejak sekian lama. Malang lagi buat rakyat biasa, hanya mereka yang serta-merta didenda. Tetapi, tindakan malah siasatan terhadap golongan kayangan bukan main lembab lagi dijalankan. Siput babi merangkak pun lebih laju agaknya. Azmin Ali yang dihebohkan menyambut hari raya di rumah rasminya bersama anak menantu yang sudah berkahwin masih lagi dilaporkan dalam siasatan pihak berkuasa dan ternampak tak mustahil akan lepas begitu saja. Walaupun siasatan awal polis dan pengakuan Azmin sendiri menggambarkan semua anak dan menantunya tinggal serumah di kediaman rasmi itu, persoalan lain ialah apakah anak dan menantunya yang sudah berumah tangga selama itu atau selama ini turut menumpang menikmati kemudahan bil api, air dan pembentungan percuma atas nama Azmin sebagai menteri. Kalau begitu, wow, seronoknya. Bukan saja hidup menteri ditanggung dengan duit cukai rakyat, tetapi juga anak, menantu dan cucu-cucu mereka sekali. Beberapa menteri lain yang dipaparkan telah melanggar SOP juga, seperti senyap begitu saja kes mereka. Kali ini rakyat bukan saja celaru dan keliru, malah jadi marah dibuatnya. Bila mahu undi mereka, macam-macam dijanji, diberi harapan dan kononnya rakyat diutamakan. Rupa-rupanya selepas menang, golongan kayangan jauh lebih didaulatkan. Lantaran itu, kerajaan ini tidak ragu-ragu lagi dianggap sebagai kerajaan yang gagal, yaitu gagal mengutamakan rakyat dan hanya mendahulukan puak-puak mereka semata-mata. Setelah PKP 2.0 yang separuh masak, ditambah dengan darurat dan diikuti pula dengan PKP 3.0 yang banyak kelonggaran dilihat, gagal membendung penularan wabah COVID-19, kerajaan kini dilaporkan mahu memperkenalkan PKP sepenuhnya seperti PKP 1.0 dahulu di Selangor. Ini kerana kes COVID-19 di Selangor dalam sehari 2 ini dilaporkan begitu tinggi dan terus menunjukkan peningkatan. Melaksanakan PKP sepenuhnya di Selangor, tetapi masih ada kelonggaran di negeri-negeri lain, ia bukan saja satu penganiayaan yang berpilih-pilih. Lebih daripada itu, ia juga menunjukkan sekali lagi kegagalan kerajaan dan Mahyadin dalam membuat keputusan. Jika PKP 2.0 atau 3.0 dibuat sepenuhnya seperti PKP 1.0, keadaan mungkin tidak seburuk sekarang. Sekarang dengan PKP sepenuhnya mungkin dikuatkuasakan di Selangor, tetapi PKP yang longgar di negeri-negeri lain dibiarkan berterusan. Tiada jaminan PKP 4.0, PKP 5.0, PKP 6.0 dan seterusnya tidak dilaksanakan. Maknanya kita akan terus dibelenggu dan diburu oleh PKP demi PKP tanpa menentu. Sebab apa? Sebabnya tidak lain ialah kerana kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang tidak layak untuk menguruskan negara ini. Sejak Mahyadin memimpin negara melalui pengkhianatan, macam-macam kekeliruan, caca merba dan ketidaktentuan dalam keputusan yang dibuat oleh kerajaan dalam hal berkaitan PKP, dan hal tersebut berlaku adalah bukti nyata tentang ketidakmampuannya.
Negara akan terus celaru, haru biru, dan tidak menentu manakala rakyat terpesong keletihan selagi Mahyadin kekal lagi memimpin negara ini. Apabila orang yang tidak layak dan tidak mampu menjadi ketua dalam apa organisasi sekalipun, celaru dan haru birulah jadinya. Kalau kita ingin negara berubah dalam cara ia diurus dan cekap menangani krisis serta tidak membuatkan rakyat pening kepala, perubahan paling asas ialah Mahyadin wajib diubah terlebih dahulu. Ditulis oleh Sahbudin Husin, 18 Mei 2021. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.